So topik yang seterusnya, okey, AM 2.5 ataupun 2.5 penyelenggaraan. So topik ni sebenarnya tak panjang, pendek je topik ni sebenarnya. Okey, kalau saya baca slide ni 5 minit dah habis. Okey. Tapi walau bagaimanapun, okey, saya akan terangkan apa tu, saya akan explain setakat mana yang saya mampu, okey, berdasarkan kepada perkeliling inilah, perkeliling tata cara pengurusan aset alih kerajaan. Penyelenggaraan 2.5. So di dalam penyelenggaraan ni kita yang pertama is objektif, okey. Yang kedua tu jenis-jenis penyelenggaraan. Yang ketiga manual penyelenggaraan. Yang keempat pelaksanaan penyelenggaraan. Yang kelima kebenaran membawa keluar aset alih bagi penyelenggaraan. Yang keenam penghentian aset alih melalui perjanjian. Dan yang ketujuh is laporan penyelenggaraan aset alih QPA 16. So di dalam topik penyelenggaraan ni sebenarnya ada dua ataupun tiga perkara yang baru, yang tidak ada dalam perkeliling yang lama, okey. Dan juga dalam perkeliling yang baru ni, di bawah topik penyelenggaraan ni, ada juga diterangkan dengan lebih detail, tak macam dalam perkeliling yang lama lah. Okay, diterangkan dengan lebih detail, okay, diterangkan dengan jelas lah. Okay. So kita pergi pada objektif penyelenggaraan. Okay, memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat untuk digunakan. Okay. Sebenarnya apa saja aset alih yang kita gunakan untuk menjalankan tugas seharian kita, so mestilah berada di dalam tahap yang terbaik lah. Okay. Maksudnya di sini aset tersebut tidak ada masalah yang boleh menyebabkan tugasan kita untuk suatu perkara itu menjadi lambat. Yang kedua, memelihara dan memanjangkan jangka hayat. Okey, saya ambil contoh ni satu sajalah. Okey, saya ambil contoh kenderaan jabatan kita. Okey, so sekarang ni untuk kenderaan jabatan, tempoh yang telah ditetapkan dalam perkeliling untuk jangka hayat kenderaan ialah selama 20 tahun. Maknanya setiap kenderaan jabatan maksimum kita boleh gunakan ialah untuk tempoh 20 tahun. Okey. Walaupun maksudnya di sini kita kena repair lah. So kita kena repair, kita kena selenggara untuk memanjangkan jangka hayatnya. So mengikut manual penggunaan dan juga manual penyelenggaraan supaya kenderaan yang kita gunakan tu mencapai jangka hayat. Sebagai contoh yang saya sebut tadi, jangka hayat untuk sesebuah kenderaan jabatan ialah 20 tahun. 20 tahun. Sebab bukannya mudah sekarang ni nak memohon peruntukan one off
di bawah US 35 untuk membeli kenderaan yang baru. Okay, bukannya mudah. Sebab itulah kita dinasihatkan supaya kenderaan tersebut mencapai jangka hayat. Okay, saya kata tadi sekurang-kurangnya 20 tahun untuk sebuah kenderaan. Okay, yang ketiga meningkatkan keupayaan. Okay, meningkatkan keupayaan, saya ambil contoh yang tadi loh, kenderaan. Okay, kalau dia tak diselenggara langsung, okay, mungkin sebuah kenderaan tersebut perjalanannya tidak lancar. Okay, so pentingnya penyelenggaraan dilakukan, okay, supaya yang pertama tadi tu dari segi yang pentingnya dari segi jangka hayat, yang kedua untuk meningkatkan lagi dia punya, ataupun untuk maintain, okay, supaya kenderaan tersebut dapat berjalan ataupun dapat bergerak. Okay. Yang keempat, mengurangkan kerosakan. Okay. Sebenarnya yang rosak ni sebenarnya kalau tidak diselenggara, rosak dia akan melarat. Okay. Rosak dia akan melarat. Tapi bagi pihak yang teknikal dia tahulah. Okay. Bagi pihak yang teknikal dia tahu apabila tak diselenggara aset-aset kerajaan ni, mungkin dia akan berjangkit kepada komponen-komponen yang lain. Sebab itulah perlunya penyelenggaraan untuk untuk mengelakkan daripada berjangkit kepada komponen-komponen yang lain. So siapa yang dalam bidang teknikal ni dia tahulah. Okay. Mendapatkan ketahanan maksimum sejajar dengan perbelanjaan. So untuk makluman kepada peserta semua, okay, bila disebut penyelenggaraan ni termasuk sekali penggantian komponen-komponen dalam sesuatu aset alih tersebut. So yang paling utama sekali, okay, ya hendaklah diberi penekanan ialah semua spare part dia hendaklah dalam keadaan yang terbaik, ataupun dengan kata lain original lah. Sebab apa kita kerja kita yang menjaga aset kerajaan, kita yang menyelenggara aset kerajaan. So sepatutnya yang kita beli ni ialah komponen yang original ataupun spare part yang original. Sebab saya faham banyak di pasaran ni komponen-komponen yang tidak asli. Okay. Bila kita pasang komponen yang tidak asli, kita takut nanti dia akan menjangkit kepada komponen-komponen yang lain. Okay. Apabila macam tu, apabila menjangkit, pendek katanya bukan kita dapat menjimatkan perbelanjaan sebenarnya. Okay. Bukannya menjimatkan perbelanjaan kerajaan, tetapi meningkatkan lagi perbelanjaan kerajaan. Okay. Disebabkan satu komponen dari itu, okay, yang kita beli, yang kita pasang, bukan yang asli ataupun bukan yang original. Okay. Yang ketujuh, menjamin keselamatan pengguna. Saya kita balik semula kepada tanggungjawab
kepada pegawai yang kita agihkan aset alih tersebut. Okay, dia dikendaki menjaga menjaga aset yang berkenaan ke tahap yang maksimum untuk mengelakkan daripada kehilangan, okay, kehilangan dan juga kerosakan. So dekat sinilah tanggungjawab pengguna sebenarnya. Okay, di samping dia jaga aset tersebut, okay, supaya dia tak hilang, dia juga memastikan bahawa aset tersebut digunakan dapat mengelakkan dapat mengelakkan keselamatan pengguna, dapat menjamin keselamatan pengguna. Dan yang ke-8, mewujudkan suasana kerja yang kondusif dengan produktif. Yang lagi satu ni, kita sebagai kaki tangan awam, yang paling penting sekali, apa saja yang kita gunakan, apa saja aset kerajaan yang kita gunakan, mestilah yang dalam keadaan yang terbaik. Sebab sedikit sebenarnya, kalau kita menggunakan sebagai contoh meja ataupun kerusi, dia boleh mencemarkan imej jabatan kita. Telah lagi kalau jabatan kita tu berurusan dengan orang awam, dia boleh mencemarkan nama baik imej jabatan kita. Orang akan bercakap, teruk na je aset alih kerusi di jabatan ni. Ada yang koyak, ada yang hampir patah, ada yang bergoyang. So itu melambangkan imej jabatan kita. Tu yang saya kaitkan sekali dengan yang nombor 9 tu, memelihara imej kerajaan. Penyelenggaraan sekarang ni kita ada 2 jenis penyelenggaraan, ataupun penyelenggaraan terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama is penyelenggaraan preventif, ataupun penyelenggaraan dari segi pencegahan, penyelenggaraan pencegahan. Kerja penyelenggaraan mengikut jadual ataupun program bagi memastikan setiap penyelenggaraan komponen aset alih berfungsi dengan baik dan mengelakkan berlakunya kerosakan yang besar. Ini dipanggil preventive maintenance. Memang ada pun dalam buku manual penyelenggaraan. Sebab tu saya kata tadi, buku manual penyelenggaraan hendaklah disimpan. Sekurang-kurangnya ada satu lah. Ada satu buku disimpan untuk dijadikan asas rujukan kita, supaya apa saja kerosakan yang besar berlaku, kita boleh rujuk, ataupun kita tahulah apa rosak, apa dia punya komponen yang rosak, supaya kita sebagai penjawat awam tidak ditipu oleh pihak luar. Sebagai contoh, apabila disebut penyelenggaraan pencegahan ni, saya ambil contoh, bertukar, kita kena MWEL, sebagai contoh MWEL lah, yang biasa kita sebut minyak hitam lah. Minyak hitam sama ada sekarang ni ada minyak hitam ada 5.000 kilometer ataupun yang 10.000 kilometer. So biasanya kita gunakan yang 10.000 kilometer ni untuk kenderaan jabatan. 10.000 kilometer. Untuk kenderaan jabatan.
kalau mengikut jadual 6 bulan sekali kita tukar minyak hitam. Sebab saya bagi contoh minyak hitam lah. Sebab minyak hitam ni amat penting sekali, okay? Amat penting bagi kenderaan. Okay? Saya cerita hal kenderaan, minyak hitam paling penting sekali bagi kenderaan, supaya kalau dia ditukar, dia dapat mengelakkan kerosakan tersebut jangkit kepada komponen-komponen yang lain. Sebab itulah dalam yang paling penting sekali jadual penggantian minyak hitam tu berapa, sama ada kita menukar minyak 5,000 ataupun kita menukar minyak 10,000. Itu contohnya. Okay? Sebab itu dipanggil preventive maintenance. Kita buat servis kenderaan kita mengikut jadual yang telah ditetapkan. Okay? So seterusnya penyelenggaraan pemulihan. Penyelenggaraan pembaikan ataupun penggantian komponen apabila berlaku kerosakan. Ini sebenarnya repair lah. Okay? Untuk kita baiki supaya dia dapat berfungsi. Okay? Mengikut fungsi seperti sedia kala. Okay? Kita kena pastikan bahawa kerosakan tersebut ataupun komponen yang rosak tersebut kita ganti. Okey, kita ganti ya, supaya dia tidak menjangkit kepada komponen-komponen yang lain. Sebenarnya yang paling banyak sekali corrective maintenance ni jika jabatan kita tak buat preventive maintenance. Sebab tu saya kata tadi, apabila kita mengikut jadual, kita buat preventive maintenance, sekurang-kurangnya kita boleh mengelakkan kerosakan besar berlaku. Okay? Dan kita tahu setiap komponen dalam kenderaan kita ada jangka hayat yang tertentu. Okay? So terpulanglah kepada kita, okay, sama ada perbelanjaan maintenance-nya, kalau dalam biasa, kalau dalam istilah bayarannya di bawah OS 28 dan juga OS 26 lah. Okay. So pastikan pihak yang bertanggungjawab menguruskan penyelenggaraan kenderaan ni. Okay. Pastikan ada peruntukan. So bila dah ada peruntukan, maksudnya di sini tidaklah menjadi kekangan kepada pihak-pihak lain yang menggunakan aset ataupun menggunakan kenderaan tersebut. Okay. So ini contoh. Okay. Ini contoh yang saya sebut tadi, jadual lah. Jadual penyelenggaraan. Ini contoh daripada pihak syarikat yang berkenaan lah. Okay. So kita tengok lah. Itu untuk panduan saja. Okay. Untuk panduan sajalah. Okay. Ini contohnya yang perlu ditukar. Okay. Yang perlu ditukar. Okey, pelaksanaan penyelenggaraan aset alih kerajaan. Okey, pegawai aset ataupun pembantu pegawai aset adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan langkah-langkah berikut. Okey. Okey, mengenal pasti
dan mengurus aset alih yang memerlukan penyelenggaraan. Okay, yang kedua, pihak pegawai aset ataupun pembantu pegawai aset hendaklah menyelarakan list down senarai aset alih yang memerlukan penyelenggaraan berjadual. So pastikan pihak pegawai aset ataupun pembantu kepada pegawai aset mengisi borang QPA 14. Okey, tak kira lah, okey, bukan saja kita beri tumpuan pada sesuatu aset, contohnya kenderaan, tak semestinya. Ini melibatkan semua aset yang memerlukan penyelenggaraan, okey, yang memerlukan penyelenggaraan. So kita list down, kita senaraikan dalam QPA 14 supaya pihak pengurusan dapat merancang, okey, dapat merancang program penyelenggaraan, okey, dapat merancang program penyelenggaraan, okey, untuk jabatan kita. Yang keempat, melaksanakan program penyelenggaraan mengikut jadual yang telah ditetapkan, melainkan memerlukan penyelenggaraan segera. Okey. So maksudnya kalau kita dah isi semua aset-aset yang memerlukan penyelenggaraan dalam QPA 14, okey. So yang pastinya semua aset tersebut mestilah ada jadual penyelenggaraan yang ditetapkan oleh mungkin berpandukan kepada buku manual penyelenggaraan kita, ataupun mungkin berpandukan kepada syarikat-syarikat daripada mana kita membeli aset alih yang berkenaan. Okay. Yang kelima, merekod penyelenggaraan di QPA 15. Okay. Merekod penyelenggaraan di QPA 15. So ini dia, okay, aset yang memerlukan penyelenggaraan berjadual. Penyelenggaraan berjadual, saya ambil contoh macam akon di jabatan kita, okey. Contoh bilangan 1, nombor pendaftaran aset, contohnya akon ataupun alat hawa dingin, okey. Di mana lokasi dia bilik mesyuarat sebagai contoh, okey. Dan bila tempoh 6 bulan sekali, okey, 6 bulan sekali penyelenggaraan ataupun 3 bulan sekali, okey. Yang kedua, mungkin akon lagi tapi bilik dia lain. Ini mungkin bilik pejabat am sebagai contoh. So jarak tempoh penyelenggaraan ataupun jarak perjalanan bila disebut akon ni, jarak ataupun tempoh penyelenggaraan. Okay. Mungkin sama juga 3 bulan sekali penyelenggaraan, okay. Dan seterusnya yang lain-lain sebagai contoh lagi, satu yang paling penting sekali, kenderaan jabatan, berapa nombor dia punya aset ataupun nombor kenderaan tersebut, okay. 10,000 tukar minyak hitam, okey, kena catatlah 10,000 tukar minyak hitam, okey, contohnya. Dan last kali kita akan dapat senaraikan semua aset kita di dalam QPA 14 ni yang memerlukan penyelenggaraan berjadual, okey. So daripada QPA 14 kita akan ada lagi satu senarai yang kita panggil QPA 15. Okay, QPA 15 So dalam QPA 15 ni, kalau dalam senarai aset tadi QPA 14 tadi tu, kita ada sebagai contoh lah,
10 aset memerlukan penyelenggaraan, bermakna kita kena ada 10 QPA 15. Okay? 10 QPA 15. Okay. Kalau ada dekat sini tadi 10 aset, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bermakna kita kena ada 10 keping ataupun 10 helai QPA 15. Okay. So, macam mana cara nak isinya? Senang aja, just jawab soalan yang di atas ni lah. Okay. Okay, penilaian hendaklah dibuat ke atas program penyelenggaraan bagi tujuan berikut: menentukan matlamat program penyelenggaraan itu tercapai. Okay. Bukan saja program penyelenggaraan itu tercapai. Yang paling penting sekali, peruntukan itu mesti ada. Okay. Penyelenggaraan tak tercapai disebabkan peruntukan tak ada, itu pun tak boleh. Okay. Kena ada peruntukan, baru penyelenggaraan itu tercapai. Memastikan penyelenggaraan yang dijalankan berkualiti, bersesuaian dan munasabah dari segi kos dan masa. So, dekat sini saya nak menekankan tentang accountability dan juga integriti pegawai yang berkenaan. Okay. Dari segi integriti dan accountability pegawai yang berkenaan. Okay. Yang ketiga, mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya. So, kita dah ada jadual tadi tu. So, kita boleh rujuk pada jadual QPA 14 kita. Okay. Membantu pihak pengurusan membuat keputusan tindakan sesuai ke atas aset ahli yang berkenaan. Okey, membantu pihak pengurusan, sebenarnya kita ada bos, kita ada pegawai atasan kita sebenarnya. Sebab kita ni pegawai yang diberi kuasa ataupun kita di bahagian operasi, so apa saja yang kita nak buat, yang kita buat, okey, hanya kita saja yang tahu, kita saja yang diberi kuasa ataupun diberi tugas untuk menyelenggara aset alih. Okay, sama ada kita nak gunakan kepakaran dalaman kita ataupun kita nak panggil pihak kontrak luar untuk penyelenggaraan aset alih. Okay. Menyelia dan memantau penyelenggaraan dari pihak swasta bagi memastikan syarat-syarat dalam perjanjian dipatuhi. So yang ni pun sama, sebab kita ditugaskan untuk memantau penyelenggaraan. Okay, sebagai contohnya lah, kalau sisi di sebuah jabatan tersebut, di sisi di bahagian pentadbiran, dia akan secara langsung dia akan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kenderaan jabatan. So bila disebut penyelenggaraan kenderaan jabatan ni, biasanya kalau kita tak ada bengkel ataupun workshop, so kita akan menghantar kereta ataupun kenderaan jabatan untuk diselenggara kepada pihak swasta, kepada pihak kontraktor swasta. So pastikan setiap penyelenggaraan tersebut hendaklah dalam keadaan yang terbaik, okay? Dalam keadaan terbaik mengikut perjanjian kita dengan pihak yang berkenaan, okay? Supaya kita tidak ditipu, oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang ni QPA 9,
Kita balik semula kepada QPA 9. Okey. Aset alih yang dibawa keluar. Tadi saya dah sentuh juga QPA 9 ni. Okey. Aset alih yang dibawa keluar untuk tujuan penyelenggaraan hendaklah mendapat kelulusan bertulis daripada ketua jabatan ataupun pegawai aset, okey, dan direkodkan di dalam QPA 9. Kalau dulu hanya kelulusan daripada ketua jabatan saja, tapi sekarang ni telah dipanjangkan bukan saja ketua jabatan ataupun pegawai aset dan lain-lain pegawai, ya. Dan pastikan hendaklah direkod di dalam QPA 9. Okey, penghentian aset alih melalui perjanjian. Okey, sebelum ni kalau ikut pekeliling yang lama sebenarnya, okey, ikut pekeliling yang lama, benda ni bahagian ni maklumat ni tidak ada sebenarnya, tapi ia ni baru dimasukkan oleh pihak pembendaraan di dalam pekeliling 2018 inilah. Okey, dipanggil penggantian aset alih melalui perjanjian ataupun konsesi tertaluk kepada syarat-syarat berikut. Maknanya kita boleh ganti aset yang berkenaan, tapi melalui perjanjian, okey, ataupun konsesi, dan tertaluk kepada syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, wujudnya perjanjian antara Kementerian Jabatan dengan syarikat pembekal ataupun syarikat penyelenggaraan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, spesifikasi aset alih yang diganti hendaklah lebih baik atau setara dengan aset alih lama. Okey. Aset alih yang lama hendaklah dilupuskan melalui kaedah serahan. Okey, yang seterusnya, penggantian boleh dilaksanakan selepas kelulusan ketua jabatan dengan menggunakan borang aduan kerosakan aset alih QPA 10. So, isi balik borang QPA 10 tentang kerosakan tu, aduan kerosakan. Okay. Seterusnya, penghentian aset alih hendaklah mendapat kebenaran ketua jabatan, okay, dan ketua jabatan aset alih yang baru diterima hendaklah didaftarkan. Okay. Sebenarnya bahagian yang ni sebenarnya penghentian aset melalui perjanjian ni, kalau yang lama tu dia boleh saya katakanlah dibuat secara secara haram lah sebenarnya. Okay. So yang ini untuk menghalalkan tindakan kita dulu biasa kita dengar bila repair kita dapat benda baru kan. Asalnya kita repair tapi kita dapat benda yang baru. Contohnya kita repair aircon, kita dapat aircon yang baru. Betul tak? So yang lama dulu tak apa, yang lama tu dikira haram. Okay? Sebab dia tak ikut peraturan. Tetapi yang baru ni kalau kita itu yang paling penting sekali, ada tak perjanjian ataupun konsesi dengan syarikat penyelenggaraan ataupun syarikat yang menyelenggara aircon di pejabat kita. Okey. Kalau dia rosak, kalau aircon kita rosak, kita boleh dapat aircon yang baru. Okey. Kita boleh dapat aircon yang baru. Yang paling penting sekali ada perjanjian ataupun konsesi. Okey. Kita dapat aircon yang baru, yang penting sekali kita kena isi QPA 10 ni. QPA 10 dan QPA 10 ni QPA 10 ni dalam tu kita sebut
kerosakan akun dan memerlukan penggantian, okay, dan penggantian aset alih hendaklah mendapat kebenaran ketua jabatan. Maknanya ketua jabatan tersebut tanda tangan QPA 10, okey, QPA 10, dan kita akan dapat aset akun yang baru. Bila dapat akun yang baru, kita hendaklah daftarkan akun tersebut. Kita hendak daftar akun tersebut mengikut QPA 3, QPA 3 ataupun daftar harta modal. Okey. Next. So kita ada satu soalan ni. Soalan ni yang ini isu audit ni sebenarnya. Isu audit lah. So mari kita sama-sama tengok, baca, okey. Adakah benda ni ada kena-mengena dengan proses kerja kita ataupun tidak, okey. Semakan audit terhadap 15 arahan pembayaran sehingga 30 November 2017, okey. Mendapati pembayaran terhadap penukaran alat ganti berjumlah 202.7 juta yang telah melebihi 2.49 juta ataupun 1,185% daripada had ceiling. Daripada ceiling. Okey. Had ceilingnya 209,964, okey, yang ditetapkan dalam kontrak asal. Lebih daripada had ceiling dalam kontrak asal. Lebihan alat ganti ini kemudiannya diliputi melalui surat setuju terima pada 30 November 2017. 2017 ni kira baru lagi kes ni. Baru 4 tahun berlalu. Bagi kontrak tambahan berjumlah 1.5 juta, 1,5 juta. Okey. Menjadikan had ceiling kontrak keseluruhan berjumlah 4.5 juta. Okey. Butiran lanjut dalam kontrak seperti jadual 3.2 lah, 3.22. Okey. So ni melebihi daripada had ni. Melebihi daripada had. Okey. Melebihi had dia 1.185%. Okey. Melebihi had. Ini yang di-query oleh pihak audit. Kenapa banyak sangat ni? Sampai mencecah sampai lebihan dia lebih daripada had. Lebih daripada had sebanyak 1.185%. Okey. Okey, next. Semakan lanjut menepati penyelenggaraan 467 aset sedia ada tidak dilaksanakan seperti dalam konteks penyelenggaraan. Sebaliknya, syarikat telah membekal 467 peralatan baru berjumlah 2.72 juta berdasarkan rekod unit siasatan jenayah. Okey, mengikut arahan pembendaraan, syarikat telah membuat tuntutan untuk charge korektif, charge perkhidmatan, penyelenggaraan dan penukaran alat ganti bagi peralatan fotografi yang diselenggara seperti dalam konteks. Bagaimanapun, syarikat telah membekalkan peralatan yang baru kepada PDRM dengan menggunakan nilai penyelenggaraan dalam konteks. Butiran terperinci adalah seperti dalam 3.23. Okey, ini yang penyelenggaraan yang tidak dilaksanakan mengikut arahan pembendaraan. Okey.
Ini contoh saja, okey.